antara paparan menarik hari ini. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia tak jumpa rekod pindahan wang ke pegawai Jabatan Perdana Menteri. PAS for All untuk bukan Islam, kenali PAS tanpa lidah DAP. PAS mula resah bimbang diharamkan kerana dituduh pengganas. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia tidak menemukan sebarang transaksi pemindahan wang terhadap mana-mana pegawai di Jabatan Perdana Menteri yang diterima daripada pertubuhan bukan kerajaan. Dapatan itu diperoleh SPRM berdasarkan siasatan awal terhadap aktivis politik pro-Perikatan Nasional Syarul Emarina Abu Samah atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga yang didakwa menerima ganjaran untuk membantu NGO itu mendapat geran kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, terdapat tomahan yang mendakwa pihak JPM mendapat wang kembali selepas memberikannya kepada NGO terbabit. Dana itu diberikan oleh daripada kerajaan hasil permohonan pada NGO berkenaan dan diberikan dan masuk pada akaun NGO berkenaan dan temakan kita kepada akaun berkenaan tidak menunjukkan wang itu diberikan kepada pihak-pihak tertentu di JPM. Azam turut mengulangi kenyataan beliau bahawa SPRM tidak menahan Ratu Naga, sebaliknya hanya memanggilnya dan pihak lain untuk dirakam percakapan berhubung dakwaan itu. Aktivis politik itu disiasat berhubung dakwaan telah menerima beberapa peratus hasil kutipan sumbangan yang diberikan kepada sebuah badan bukan kerajaan. Dalam perkembangan lain, Azam berkata pihaknya memberikan tempoh lanjutan bagi dua bekas anak Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mengisytiharkan harta mereka. Beliau berkata kedua-dua anak Dr. Mahathir iaitu Tan Sri Mokzani dan Mirzad sebelum ini ada memohon lanjutan masa bagi mengisytiharkan harta dimiliki. Pemimpin PAS Selangor, Roslan Syahir Muhammad Syahir berkata, slogan PAS for All adalah untuk bukan Islam, mengenali PAS tanpa mendengar lidah DAP atau Pakatan Harapan. DAP dan Pakatan Harapan mempunyai agenda jahat dengan mendakwa slogan PAS for All adalah untuk menakutkan masyarakat bukan Melayu. Sedangkan katanya PAS membuktikan ia menjanjikan sesuatu yang baik untuk semua. Katanya kerana ia melahirkan sebuah kerajaan yang bersih dan bebas rasuah yang bertanggungjawab membela dan mempertahankan nasib dan kebajikan semua. Semua boleh hidup aman damai, bebas berniaga dan mencari rezeki, tiada rasisme, tiada diskriminasi, tiada sekolah Cina atau Tamil yang ditutup atau tiada kuil atau gereja yang diroboh sebagaimana ditomah musuh-musuh PAS. Pemerhati politik Azmi Hassan dari Akademi Nusantara sebelum ini menganggap langkah PAS Selangor Kita Semula slogan itu untuk berdepan pilihan raya umum ke-16 hanya akan menambahkan ketakutan pengundi bukan Melayu. Azmi berkata projek khas PAS Selangor itu hanya akan menyebabkan pengundi bukan Melayu Pakatan Harapan yang menganggap PAS sebagai ekstrem dan konservatif akan menyokong calon UMNO. Katanya bila gerakan dibuat besar-besaran, ini akan menakutkan pengundi bukan Melayu, terutama sekali penyokong PH yang sebelum ini tidak mahu menyokong calon UMNO akan mengundi UMNO. Kerana alternatifnya PAS suka untuk tarik undi bukan Melayu tanpa kerjasama bersatu dan gerakkan. Slogan PAS for All digunakan oleh PAS pada 2008 untuk PRU ke-12 ketika parti itu bersama DAP dalam Pakatan Rakyat. Ia kini dikita semula oleh PAS di Selangor bagi menghadapi PRU ke-16. Roslan menambah bahawa rakyat di 4 negeri di bawah terajuk PAS boleh membuktikan parti itu mengutamakan kesejahteraan untuk semua. Tegas Roslan, slogan PAS for All adalah usaha memberi penerangan khas kepada masyarakat bukan Melayu dengan harapan mengikis segala tomahan dan fitnah yang dilemparkan kepada parti itu selama ini. Roslan juga menyorot bahawa PAS bukan parti nyamuk tetapi telah wujud selama 7 dekad dan mempunyai lebih 1 juta ahli. Katanya PAS merupakan parti terbesar di Parlimen dengan menguasai 43 kerusi selain menerajui 4 negeri Melayu dan perwakilan di hampir seluruh negeri kecuali Sarawak. Dia berkata PAS berjaya menakluki sokongan pengundi Melayu Islam yang pada masa lalu telah mengundi untuk UMNO dan Barisan Nasional. Katanya cumanya angka-angka menunjukkan PAS kurang berjaya dalam memperoleh sokongan masyarakat bukan Melayu. Musuh politik PAS khasnya DAP dan PH kuat menyumbang ke arah faktor ini. Kerana terbukti DAP berterusan menghasut dan menakut-nakutkan masyarakat bukan Melayu dengan menggambarkan seolah PAS ini parti ekstremis yang ganas dan tidak mesra mereka. Di realitinya, Islam yang PAS perjuangkan tidaklah begitu. Malah keadilan dan kesejahteraan buat semua yang dijamin Islam itulah matlamat PAS. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuanman berkata, tindakan Biro Penyiasatan Persekutuan FBI menyenaraikan 3 pemimpin NGO Islam negara ini sebagai pengganas tetap meresahkan dan menunjukkan seolah-olah ada campur tangan asing. Katanya walaupun pada sidang media Menteri KDN mengesahkan ketiga-tiga individu tersebut tidak terlibat dengan aktiviti keganasan, ia tetap meresahkan kita kerana ia seolah-olah tanda-tanda cubaan campur tangan pihak luar. Tindakan FBI melabelkan ketiga-tiga pemimpin NGO sebagai pengganas merupakan usaha berterusan Amerika Syarikat memerangi mereka yang membantu rakyat Palestin dan perjuangan membela kezaliman khususnya di Palestin. Kata Tuan Ibrahim, PAS yakin usaha pemimpin NGO terbabit membela nasib umat Islam di Palestin antara punca mereka disenaraikan sebagai pengganas oleh FBI.
Katanya apakah kerana sumbangan kemanusiaan mereka kepada mangsa kezaliman di Palestin dianggap pengganas? Bagaimana pula mereka yang menyalurkan senjata dan ketenteraan kepada Zionis bagi meneruskan pembunuhan kanak-kanak dan wanita tidak dianggap pengganas? Dunia harus berlaku adil kepada nasib umat Islam khususnya di Palestin. Tambahnya, Kerajaan Madani perlu terus bertegas agar tidak mengikut telunjuk mana-mana pihak dalam isu keselamatan dan kedaulatan negara. Katanya perkara ini mesti diuruskan dengan kewibawaan kita sendiri tanpa didorong oleh campur tangan asing, termasuklah agensi perisikan asing sama ada daripada FBI atau Mossad. Sebelum ini, KDM mengesahkan 3 pemimpin NGO Islam yang disenaraikan pusat pemeriksaan pengganas oleh FBI di Amerika Syarikat tidak terlibat dalam sebarang aktiviti keganasan. Menterinya Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan KDM mendapati 3 pemimpin tersebut merupakan antara 359 ahli daripada 59 NGO tempatan yang menggerakkan bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestin. Amerika dia dalam proses untuk mengadakan satu undang-undang berkenaan dengan pencegahan dipanggil pembiayaan antarabangsa Hamas. Ya. Itu usaha dia lah. Di pihak negara kita sedia maklum bahawa kita ada satu Ops Ihsan. Ini adalah operasi kemanusiaan untuk membantu penduduk Gaza. Jadi ini adalah inisiatif yang kerajaan dokong melibatkan sekumpulan NGO. Baik. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Denan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.